Terima kasih YB Maran. Tuan Yang di-Pertua, sehingga 31 Disember 2022, seramai 4,333 pegawai perubatan kontrak telah dilantik tetap dan seramai 20,330 pegawai masih berkhidmat secara kontrak. Bagi tahun 2023, sebanyak 4,263 kekosongan jawatan tetap ditawar untuk diisi oleh pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga oleh SPA. Pelantikan tetap pegawai perubatan kontrak ini dijangka selesai pada Julai 2023. Kementerian Kesihatan tidak boleh menghalang mana-mana petugas kesihatan termasuk pegawai perubatan ataupun pakar perubatan meletak jawatan dan berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negara. Faktor utama penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan kementerian yang telah meletak jawatan ini ke luar negara adalah disebabkan insentif dan gaji yang lebih baik ditawarkan sektor kesihatan luar negara, khususnya di negara maju. Bagi pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan, emolumen ataupun gaji permulaan yang diterima oleh pegawai perubatan grade UD 41 adalah berjumlah 5,197 dengan kadar kenaikan gaji KGT sebanyak ringgit Malaysia 225 setahun. Gaji permulaan yang diterima ini pada dasarnya adalah jauh lebih tinggi daripada skim-skim perkhidmatan lain di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional grade 41 dan ke atas dalam perkhidmatan awam. Berbanding dengan petugas kesihatan dalam kumpulan pengurusan dan profesional lain yang tidak menerima bayaran bagi tugas selepas waktu bekerja biasa, pegawai perubatan dan pegawai pergigian diperuntukkan allowance tugas atas panggilan ETAP ataupun on-call dengan izin bagi tugas luar waktu bekerja biasa dengan kadar semalaman antara RM200 hingga RM250 bagi panggilan aktif dan RM85 hingga RM160 bagi panggilan pasif. Pegawai perubatan dan pegawai pergigian masih layak membuat tuntutan bayaran panggilan pasif sepanjang tempoh bersedia di rumah walaupun tidak dipanggil bertugas. Selain daripada bayaran on-call, pegawai perubatan yang bertugas di klinik rawatan pesakit luar selepas waktu pejabat di Jabatan Kecemasan Hospital ataupun di klinik kesihatan kerajaan yang menawarkan perkhidmatan extended hours dengan izin adalah layak untuk menerima bayaran atas kadar ringgit Malaysia 80 sejam. Bagi memastikan peningkatan laluan kerjaya yang lebih baik, pegawai perubatan dan pakar perubatan diberikan kenaikan pangkat lebih cepat melalui time-based promotion dengan izin. Pewujudan jawatan fleksi dari grade UD 44 hingga grade UD 56 juga membantu dalam memastikan urusan penempatan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan ini, pegawai berpeluang untuk meningkat dalam kerjaya melalui kaedah kenaikan pangkat tanpa terikat kepada keperluan kekosongan jawatan. Kementerian Kesihatan turut menawarkan pengajian kepakaran sarjana perubatan, sarjana pergigian dalam kemudahan cuti belajar bergaji penuh CBBP dengan hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan tetap. Bagi pegawai kontrak, pengajian kepakaran ditawar melalui latihan kepakaran Parallel Pathway dengan izin. Kementerian Kesihatan melalui agensi pusat akan terus berusaha untuk menambah baik insentif dan kemudahan sedia ada dari masa ke semasa. Penambahbaikan yang dilaksanakan kementerian walau bagaimanapun tidak akan menghalang pegawai daripada berhijrah dan bekerja di tempat lain. Isu penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan adalah isu universal. Dengan izin, perkara ini perlu dilihat secara meluas dan turut berlaku dalam semua bidang pekerjaan yang lain dan bukan sahaja dalam bidang perubatan. Sekian, terima kasih. Silakan Maran. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri yang berikan maklumat yang cukup baik. Di samping isu kontrak dan juga bayaran gaji yang baik daripada luar, doktor duklara iaitu doktor yang punya jarak jauh kedudukan mereka antara suami isteri, di antara faktor yang menyebabkan ramai doktor mencari peluang kerja luar negeri dan buka klinik sendiri. Saya ingin tahu berapakah ramai bilangan pasangan doktor duklara di negara kita dan apakah langkah kerajaan dalam menangani isu itu supaya dapat menghampirkan kedudukan suami isteri antara doktor-doktor ini. Saya bimbang kalaulah sekarang kita banyak masalah dan ramai pesakit-pesakit di negara kita, saya bimbang pesakit bertambah, doktor yang sakit pun akan bertambah. So, apakah langkah kerajaan? Terima kasih. Terima kasih YB Maran. Di
atas meja saya tidak mempunyai data yang lengkap berkenaan tentang status statistik Dr. Dukalara ini. Kita akan sediakan jawapan secara bertulis. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian telah menekankan bahawa kami akan menitik berat kesihatan mental di kalangan warga kerja Kementerian Kesihatan, dan juga kami juga turut menerima banyak permintaan khusus berkenaan tentang perpindahan. Walaupun demikian, kami akan merujuk kepada keperluan pasangan Dukalara ini, sama ada kepentingan mereka untuk ditempatkan bersama ataupun kita akan mengutamakan tugas mereka sebagai doktor untuk merawat rakyat kita ini di dalam satu perbincangan yang lebih baik. Dan untuk makluman Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri telah akan menganjurkan satu town hall ataupun libat urus khusus kepada doktor bersama dengan Yang Berhormat Menteri pada esok hari, dan juga isu-isu yang berbangkit akan kita bincangkan di dalam town hall tersebut. Terima kasih.